Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama menyambung kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dan pada malam ini kita membicarakan mengenai keutamaan qanaah. Qanaah ini adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dalam waktu yang sama, hatinya tidak bergantung, tidak berhajat dengan orang lain. Orang fakir itu hendaklah bersifat qanaah, yakni menjauhkan diri daripada ketamakan, sifat tamak terhadap orang lain, dan tidak memandang apa yang dimiliki oleh mereka, yakni oleh orang lain. Maka bersyukur dengan apa yang ada dan tidak rakus untuk memperolehi harta. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya sifat qanaah. Bermakna qanaah yakni menjauhkan rasa sifat tamak. Qanaah juga tidak memandang apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan juga tidak rakus untuk memiliki harta dan merasa cukup dengan apa yang ada. Maka dengan kadar makanan yang secukupnya, pakaian, tempat tinggal dan setengahnya dengan keadaan yang kedudukan yang paling sederhana ataupun yang paling rendah. Asal cukup makan, alhamdulillah. Asal cukup makan, boleh makan, pakaian yang seadanya, maka itu dipanggil qanaah. Maka arahkan cita-cita pada keperluan sehari-hari ataupun sementara. Jangan menyibukkan hati dengan keperluan lebih daripada jangka masa yang panjang. Seperti sebulan, setahun. Saya kena kumpul banyak-banyak ini harta sebab saya nak perlukan harta yang banyak untuk bertahun-tahun. Maka arahkan hati kamu dengan merasa cukup dengan apa yang ada. Jika anda menginginkan yang banyak ataupun panjang angan-angan, kalau ada yang hati nak yang banyak ataupun berangan-angan panjang, maka orang itu dikira jauh daripada sifat qanaah. Maka tidak diragui orang itu telah dinodai oleh sifat tamak dan sifat rakus. Kalau dia ini rasa inginkan banyak, panjang angan-angan dia, nanti akan datang saya nak buat begini, saya nak buat begini, saya nak buat begini, maka dikira orang ini ada sifat tamak dan juga rakus. Maka ketamakan dan kerakusan inilah jadi membawa kepada orang itu tidak ada sifat qanaah. Qanaah tidak akan bersamaan dengan sifat tamak. Qanaah tidak akan berdampingan dengan sifat rakus. Mana boleh orang itu rakus tapi qanaah, tidak mungkin sama sekali. Abu Waqi' Al-Laisi berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, kami datang kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun memberitahu kepada kami tentang wahyu yang sampai kepadanya. Pada satu hari, katanya Abu Waqi' Al-Laisi, saya datang kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu diberi harta agar menegakkan solat dan mengeluarkan zakat. Kalau anak Adam itu mempunyai sebuah lembah daripada emas, nescaya dia inginkan lembah yang kedua. Jika ia mempunyai dua lembah, maka dia inginkan lembah yang ketiga. Maka perut anak Adam, yakni manusia, memang tidak dipenuhi. Memang rasa tidak cukup kecuali dengan sifat ketamakan yang dia ada. Akan tetapi Allah Ta'ala mengampunkan orang-orang yang bertaubat.
Maka demikianlah Nabi SAW memberitahu, kalaulah seseorang itu diberi satu lembah emas, dia tidak cukup. Kalaulah diberi satu bukit emas, dia tidak cukup. Dia inginkan 2 bukit emas. Kalau diberi 2 bukit emas, dia tidak cukup. Maka demikianlah sifat tamak tidak akan rasa cukup. Tidak akan dipenuhi kalau ada sifat tamak. Maka Allah Ta'ala mengampunkan bagi sesiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kerakusan yang tidak kenyang. Tak cukup-cukup rakus. Ada satu rakus yang baik, yang kedua rakus yang keji. Satu rakus yang terpuji, satu rakus yang keji. Rakus yang terpuji itu ialah rakus kepada ilmu. Rasa tidak cukup dengan ilmu. Ada ilmu rasa tak cukup, ada ilmu rasa tak cukup. Tak habis-habis. Dapat ilmu dah tapi rasa tak cukup sama. Ini tamak ataupun rakus kepada ilmu. Ini yang terpuji. Satu lagi yang keji, yakni rakus kepada harta. Dapat tak cukup-cukup, dapat tak cukup-cukup. Gitulah. Walau dapat banyak pun tak cukup. Maka ini dipanggil orang itu rakus ataupun tamak. Sementara di tempat lain baginda SAW bersabda, ada 2 perkara yang membuat seseorang menjadi tua dan beruban. Apa dia? Iaitu yang pertama, angan-angan. Sampai ke tua duk berangan. Maknanya angan-angan begitulah. Angan-angan panjang. Dan yang kedua, cintakan akan harta. Tidak cukup-cukup. Sampai ketua begitulah. Cintakan kepada harta. Akhir sekali, cinta harta membawa binasa. Jika itu adalah watak manusia. Begitulah keadaan manusia yang tamak kepada harta, yang duduk dalam keadaan bercita-cita angan-angan panjang, maka orang itu dikira tersesat lagi binasa. Dia binasa dan Allah dan Rasulnya memuji orang yang ada sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Kerana Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang ditunjukkan kepada Islam. Yakni macam mana? Hidup seadanya dan bersikap ia dengan sikap qanaah. Orang yang beriman kepada Allah, orang ini sebenarnya duduk sekadar ada, merasa cukup dengan apa yang ada, dalam waktu yang sama mempunyai sifat qanaah. Tidaklah diperhitungkan dari orang fakir dan kaya, kecuali kecintaannya kepada hari kiamat yang datang sebagai makanan di dunia. Jadi dikatakan bahawa di akhirat nanti orang fakir ke orang kaya, dia tak kira pada harta. Tetapi dia kira macam mana kecintaannya kepada akhirat. Bagaimana dia duduk di atas muka dunia. Kalau dia miskin, dia cinta akhirat, maka dia sabar. Dia beribadat kepada Allah. Tapi kalau dia kaya, dia cinta kepada akhirat, dia jadi dermawan. Dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaya yang sebenar itu bukan kerana banyaknya harta. Maknanya akan tetapi kaya yang sebenar adalah kaya jiwa, hati yang lapang, hati yang tenang, itulah kaya yang sebenar. Kerana orang-orang kaya pun ramai mana orang-orang kaya yang hati tidak tenang. Walaupun dia kaya tapi hatinya tidak tenang. Maka dikatakan bahawa dikatakan kaya yang sebenar adalah kayanya jiwa, kayanya hati. Wahai manusia, kata Imam Ghazali, berusahalah kerana hamba tidak memperolehi selain daripada apa yang ditetapkan baginya. Baik, manusia boleh berusaha, tetapi sebagai hamba Allah, dia akan dapat apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Walaupun dia berusaha, maknanya dia akan dapat apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Hamba Allah tidak akan pergi daripada dunia hingga datang apa yang ditetapkan untuknya. Kalaulah dia ini mengejar akan dunia, maka dunia itu membawa kepada kehinaan.
Tetapi kalaulah dia duduk di atas muka dunia, dia mencari akhirat, dia membawa kepada kemuliaan. Maka diriwayatkan bahawa Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Tuhannya. Bertanya kepada Allah. Nabi Musa tanya, wahai Allah Ta'ala, siapakah hamba-Mu yang paling kaya? Nabi Musa tanya, siapakah hamba-Mu yang paling kaya? Maka Allah Ta'ala menjawab, orang yang paling qanaah terhadap apa yang telah aku kurniakan kata Allah. Orang yang paling qanaah, yakni orang yang ada sifat yang paling bersifat dengan merasa cukup dengan apa yang ada. Itulah orang yang paling kaya. Baik. Siapakah antara mereka yang paling adil? Kata Nabi Musa AS. Adalah Allah menjawab, orang yang paling adil adalah orang yang paling adil kepada dirinya sendiri. Adil pada dirinya sendiri. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala kasih kepada orang yang qanaah dan Allah Ta'ala kasih orang yang menjaga diri. Adil dengan dirinya sendiri. Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ruhul Kudus berbisik pada hatiku bahawa seseorang tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Oleh kerana itu bertakwalah kepada Allah dan berusahalah beramal dengan amal soleh. Kita kena usaha, kita kena bekerja, kita kena beramal dengan amal soleh. Usaha dunia bekerja cari harta, usaha akhirat beramal cari pahala. Begitu. Dalam keadaan itu dikatakan bahawa sampai masa sudah cukup rezeki, maka akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu diwafatkan, dimatikan kecuali disempurnakan baginya akan rezekinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada aku, Abu Hurairah, jika engkau sangat lapar, cukuplah dengan sepotong roti dan segelas air putih. Ketahuilah bahawa dunia itu binasa. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni ahli suffah. Dia duduk di serambi Masjid Nabawi, belajar dengan Nabi. Hidup dia belajar sahaja, tidak ada harta, hidup dia miskin. Kadang-kadang dia satu hari berlapar kerana tidak ada makanan. Sampai orang tengok satu ketika dia sakit. Dia maknanya menggelepar atas tanah. Jadi orang sangka dia sakit sawan. Bila ditanya kenapa begitu? Katanya kerana aku hari itu terlalu lapar. Lalu Rasulullah ada mengatakan, kalau mu lapar sangat wahai Abu Hurairah, makanlah sepotong roti dah. Kalau kita buat, dia bagi sekeping roti sudah. Kemudian campur dengan air biasa. Tak apalah, kerana dunia ni memang tempat binasa. Yang penting dekat negeri akhirat. Maka di tempat yang lain, dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah orang yang warak. Orang warak ni orang yang menjaga daripada perkara yang musyubhah. Lebih-lebih lagi menjaga daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadilah orang yang warak. Nescaya engkau menjadi orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan jadilah orang yang paling qanaah. Nescaya engkau akan menjadi orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Cintalah orang lain sebagaimana kamu cinta diri kamu sendiri. Nescaya engkau akan jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tiga sifat. Satu orang yang warak, satu orang yang qanaah, satu orang yang saling cinta mencintai di antara satu sama lain. Ketiga-tiga jenis orang macam ini orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Maknanya apa? Dia menjadi orang yang warak. Orang warak ni orang yang jaga perkara haram, perkara syubhah. Bila dapat tahu syubhah, tak ambil. Tinggalkan perkara syubhah. Kalau perkara itu ada keraguan, boleh jadi halal, boleh jadi haram, maka jangan diambil. Sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Kerana ada syubhah dalamnya. Macam mana ada syubhah?
Boleh jadi benda tu ada benda yang diharamkan. Boleh jadi tidak ada. Dah macam mana ni? Ada orang kata ada benda yang haram, ada kata benda yang tidak haram. Tak tahu ni macam mana. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamu tinggal benda yang meragukan kamu, ambil perkara yang tidak meragukan kamu. Itu syarat pertama. Yang kedua, jadilah kamu orang yang qanaah. Qanaah ini merasa cukup dengan apa yang ada. Maka bila kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kamu akan jadi orang yang bersyukur dengan Allah. Orang yang bersyukur dengan Allah ini begini, cara ringkasnya, dia melihat nikmat itu datang daripada Allah. Dia melihat pemberi nikmat, bukan melihat pada nikmat. Orang yang tidak bersyukur, dia tengok pada nikmat dia. Nikmat banyak, oh banyak. Nikmat sikit, umur sikit ingat dia. Sebab dia melihat pada nikmat. Tetapi orang yang bersyukur, melihat kepada pemberi nikmat itu sendiri. Dan yang ketiga, jadilah kamu orang yang mahabbah, yang mencintai orang lain. Sebagaimana kamu cinta diri kamu sendiri. Nasib kamu akan jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia mengasihi orang lain sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari disebut bahawa seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, berilah kepada aku wasiat yang ringkas." Ya Rasulullah, berilah kepada aku satu wasiat yang ringkas, yakni satu nasihat ataupun satu peringatan yang ringkas. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau solat, jika engkau sembahyang, maka lakukanlah solat seperti orang yang hendak berpisah. Maknanya, seperti orang yang hendak berpisah. Dengan arti kata, lakukanlah solat sebagaimana seolah-olah itulah solat kamu yang terakhir, lepas ni kamu berpisahlah dengan orang lain. Itu gambarannya. Jangan mengucapkan perkataan yang mendatangkan penyesalan di hari akhirat, di kemudian hari. Jangan buat satu perkataan, jangan buat keluar satu perkataan. Boleh jadi satu perkataan itu menyebabkan orang itu binasa. Maka ada satu orang sahabat Nabi, dia ini balik daripada medan perang. Sahabat Nabi pergi berperang, berjihad fisabilillah. Tidak silapnya perang Uhud rasanya. Tak pasti, tak ingat dah. Dia balik dari medan perang. Ada sahabat Nabi balik dari medan perang. Ada satu orang dia wafat, mati di medan perang. Dia balik baru dia mati. Maka bila mati saja, orang berkata, oh untunglah dia, masuk syurga lah dia. Maka Rasulullah SAW mendengar. Rasulullah mendengar. Bila Rasulullah dengar, Rasulullah tanya. Kalau bahasa Terengganu, mu tahu mana dia masuk syurga. Maka Rasulullah menegurlah orang tadi. Kamu tahu daripada mana dia masuk syurga? Kenapa ya Rasulullah? Maknanya Rasulullah beritahu. Kalau bahasa kita, mu tahu mana dia masuk syurga. Lalu Rasulullah mengatakan, boleh jadi ada satu perkataan atau beberapa perkataan yang menyebabkan dia terhalang masuk di dalam syurga. Boleh jadi ada satu perkataan saja. Seperti menghina orang, mengutuk orang. Maka dengan satu perkataan menyebabkan dia tidak boleh masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Maka katanya tadi, Rasulullah memberi nasihat kepada dia, jangan mengucapkan perkataan yang membawa penyesalan di kemudian hari. Himpunkanlah keputusan yang ada di tangan orang lain. Maka hiduplah kita ini dalam keadaan mengalah. Maknanya berbaik-baik dengan orang, jangan bermusuhan. Dan maknanya keputusan yang ada di tangan orang lain, kita ini maknanya tidak suka bergaduh. Tidak suka berbala. Maka ini
menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada sahabat, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, seorang Arab Badui. Dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Kalau semayang, bagaikan semayang yang terakhir. Kalau nak bercakap, mengeluarkan perkataan, pastikan perkataan itu tidak membawa kamu kepada penyesalan dekat negeri akhirat. Dan kalau ada keputusan dengan orang lain, maka kamu terimalah. Maknanya, jangan kamu bermusuhan, berbalas dan seumpamanya. Auf ibn Malik al-Ashja'i berkata, kami 9, 8 atau 7 orang di samping dengan Rasulullah SAW. Lalu baginda bertanya, kenapa kamu tidak membai'ah Rasulullah SAW? Lalu kami berkata kembali, bukankah kami pernah membai'ah kepadamu ya Rasulullah? Bukankah kami telah membai'ah kepada kamu ya Rasulullah? Baginda terus bertanya, kenapa kamu tidak membai'ah Rasulullah? Rasulullah tanya lagi. Lalulah kami pun lantas membentangkan tangan kami lalu membai'ahnya. Salah seorang daripada kami berkata, kami telah membai'ah Rasulullah, lalu untuk apa kami membai'ah lagi? Jawab baginda, agar kamu rajin lagi beribadah kepada Allah. Agar kamu beribadah kepada Allah, kamu lebih lagi rajin beribadah dan kamu lebih jaga menyekutukan Allah daripada sesuatu pun. Dan hendaklah kamu tegakkan solat 5 waktu dalam keadaan tunduk dan patuh. Dan hendaklah kamu bercakap dengan suara yang lembut. Dan janganlah meminta apa pun kepada orang lain jika tidak ada keperluan. Maknanya janganlah meminta apa pun kepada orang lain. Yakni maksudnya apa? Jika tidak ada apa-apa keperluan, jangan kita meminta-minta dengan orang lain. Maka demikianlah Nabi SAW selalu terang. Jaga kamu solat, jaga kamu sembahyang, tunduk patuh dan jaga juga dari segi percakapan kamu biarlah berlemah lembut. Di antara satu sama lain, kemudian maknanya janganlah kamu ini bercita-cita dengan sesuatu yang ada pada tangan orang lain ataupun janganlah kamu ini nak meminta kepada orang lain tanpa sebab tiba-tiba meminta. Itu dilarang sama sekali. Selanjutnya Auf ibn Malik berkata, sebahagian dari orang-orang ini melembutkan suaranya dan tidak meminta kepada siapa. Kata Auf bin Malik lepas dia mendengar daripada Rasulullah saranan daripada Rasulullah, lalu mereka pun cakap yang baik-baik dan tidak meminta-minta lagi dengan orang. Lihat, nak beritahu ni orang sahabat Nabi, kalau dapat nasihat daripada Nabi, lalu mereka amalkan. Kalau Rasulullah larang, lalu mereka meninggalkannya. Muhammad ibn Wasi' membasahkan roti yang kering dengan air. Lalu memakannya. Roti itu kering. Roti keras, roti kering. Tapi direndam air, lalu setelah lembut, dia pun makan. Kemudian ia berkata, siapa yang merasa cukup dari ini? Ia tidak akan berhajat kepada siapa pun. Maknanya apa? Maknanya, kalaulah orang tu sekadar ni je ada, dan dia makan tu untuk cukup dia tak perlu lagi berhajat pada orang lain. Sekadar ini saja yang ada. Orang-orang dahulu, mereka itu kalau makan hanya untuk menghilangkan lapar. Lapar sangat mereka makan dan diniatkan untuk menegakkan tubuh badan mereka untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak bermakan untuk mencari kelalatan, tetapi mereka makan untuk mencari kekuatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini membuktikan bahawa mereka para sahabat ada sifat qanaah. Kerana mereka makan sekadar apa yang cukup sahaja bagi mereka. Kadang-kadang kita ni kalau makan ada dah 1 lauk dah sedaplah, nak 2 lauk, 3 lauk. Dah lauk saja lain-lain kena ada lagi. Kena ada ulam lagi, kena ada buah lagi, kena ada sambal lagi. Begitu kita. Orang dahulu sekadar ada sahaja. Makan untuk cukup dan untuk menguatkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata cukup dengan siapa yang merasa cukup dengan ini, yakni air lalu cicuh dengan air, roti cicuh dengan air.
Dan ia tidak berhajat kepada orang lain. Kalau rasa cukup, dia tidak akan berhajat lagi orang lain. Cukup dah, nak buat apa? Sekadar nak kenyang, alhamdulillah boleh kenyang. Tapi keutamaan mereka adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Sufyan berkata, yang terbaik daripada dunia anda adalah yang menjadi ujian bagi anda. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang banyak ujian. Semakin banyak ujian, semakin baik kita. Sebab itu dikatakan bahawa seandainya Allah ingin memberi kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberinya akan ujian supaya dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terbaik daripada dunia anda adalah yang menjadi ujian bagi anda. Yang terbaik daripada ujian anda yang datang daripada tangan anda sendiri. Ujian tu datang daripada kita sendiri. Boleh jadi dengan sebab kesalahan kita, kelalaian kita, lalu Allah datangkan ujian. Dan ujian tu datang daripada kita. Dan sebaik-baik ujian yang datang pada kita, iaitu ujian yang membawa kita sedar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ada satu orang sahabat disakit, duduk di hospital, katanya sakit COVID sampai peringkat stage 5 dah. Mula 1, 2, 3, 4, 5 dah. Itu yang terakhir dah. Sampai pada peringkat ICU. Lalu kita pun berdoa minta dia. Lepas pada tu, dengan izin Allah sihat. Hari ni alhamdulillah sihat. Sihat. Bila dia sihat, dia kata Allah baru ni ujian berat. Kata. Kita pun bagi tahu ya benar ujian. Allah Ta'ala ni dia timpa ujian sebab apa? Sebab yang pertama, nak suruh kita dekat dengan dia. Kalau kita jauh dengan dia, Allah Ta'ala bagi dekat. Yang kedua sebab Allah Ta'ala nak beri pahala lah kita banyak-banyak. Kita tak mampu beribadat, beri sakit. Maka sakit tidak beribadat tapi dapat pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Dengan pahala sabar. Jadi Allah Ta'ala nak didik juga hati kita. Supaya kita ingat kepada Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala nak beri pengampunan kepada kita. Ini ujian. Maknanya, maka orang yang paling baik adalah orang yang dapat ujian. Yang banyak dapat ujian. Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata bahawa setiap hari malaikat berseru, wahai anak Adam, sedikit yang mencukupi anda lebih baik daripada yang banyak tapi menyesatkan anda. Dapat sikit pun tapi sikit yang menyebabkan kita ingat Allah, bersyukur pada Allah lebih baik daripada kita banyak tapi kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara seseorang pernah berkata kepada ahli hikmah, orang yang bijak pandai, apakah kekayaan anda? Maka dia menjawab, berhias dari dalam zahir, niat dalam batin dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Maknanya, apakah kekayaan? Kekayaan kami ini dikata adalah zahir ini kami berhias dari segi zahir dan kami berniat yang baik di dalam hati. Dalam waktu yang sama, tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Telah diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, kalaulah seluruh dunia menjadi milikmu, pasti engkau tidak memperolehi apa pun selain daripada makanan. Kalau dunia dah milik, tak ada fikir lain, fikir makanan saja. Jika darinya aku memberi engkau makan, jika darinya aku memberi engkau makan, aku memberi engkau makanan dan aku menjadikan penghisapan untuk orang lain, bererti aku telah membuat baik kepada kamu. Dikatakan bahawa kalaulah dunia ini menjadi milik kamu, kalau seluruh dunia menjadi milik kamu, pasti kau tidak memperoleh apa pun selain makanan. Jadi darinya itu aku memberi engkau makan dan aku menjadikan penghisapanmu, penghisapannya untuk orang lain. Berarti aku telah berbuat baik kepada kamu. Dengan arti kata, kalaulah Allah Ta'ala memberi, kita akan
dunia, maka tidak ada yang lain dia minta kecuali makanan. Makanan ya, ataupun pasti kau tidak mempunyai apa pun kecuali makanan. Makanan yang kamu perlukan, dan Allah memberi makanan kepada kamu sehingga menjadikan hisapnya ya untuk orang lain. Dan aku pun buat baik bermakna aku telah buat baik kepada kamu. Jadi kalaulah jadi milik kita ni yang paling baik, kalau kita ini dunia Allah Ta'ala bagi, maka tidak ada yang kita perlukan makanan untuk memberi kepada orang-orang lain dan untuk kita makan. Ada satu kisah, orang itu dia berjalan-jalan, dia kata dia nampak bukit. Bukit tu bukit daripada pasir. Bukit pasir lah. Lalu dia kata, Allah, kalaulah Tuhan jadikan bukit pasir ni gandum, maka aku akan beri sedekah. Bukit pasir ni jadi gandum, aku akan sedekah pada orang-orang yang lapar. Aku akan beri makan pada orang lapar. Maka dekat negeri akhirat boleh masuk syurga dia dengan amalan itu. Amalan beri makan ke orang, maka menyebabkan Allah Ta'ala kasih. Padahal niat je tak buat pun, dia niat begitu saja. Itulah nak beritahu bahawa kemurahan Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, jika seseorang di antara kamu berusaha memenuhi keperluan, lakukanlah dengan rela. Kerana walaupun seseorang itu berusaha hingga hancur belakang dia tadi, rezeki yang ia dapatkan tetaplah hanya yang telah menjadi bahagian daripadanya. Maknanya kalau orang tu sungguh-sungguh berusaha, usaha sungguh, sampai pecah dah punggung dia, belakang dia pecah, cederalah dia akan dapat mengikut apa yang telah ditetapkan bagi dirinya. Seorang bijaksana iaitu ahli hikmah ditanya, apa yang sangat membahagiakan orang berakal dan apa yang sangat berkesan untuk menghilangkan kesedihan? Maka jawabnya, orang yang sangat membahagiakan orang berakal adalah amal soleh yang dilakukannya, dan yang sangat berkesan menghilangkan kesedihan adalah redha dengan ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia meredai ketetapan Allah dan juga dalam waktu yang sama dia ini maknanya melakukan amal soleh, maka hati dia pun rasa bahagia, akal dia pun merasa bahagia dan hilang segala kesedihan. Jadi setakat inilah saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kalau ada masa kita akan sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.